Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung pembelajaran kita Sains Tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik bin Ibrahim. Okey, hari ini kita masih lagi bab 4 iaitu kereaktifan logam. Okey, so ada 3 subtopik. Kita dah belajar subtopik yang pertama, kepelbagaian mineral, settle. Lepas tu kita dah belajar siri kereaktifan logam 4.2 dan hari ini kita akan belajar 4.3, pengeksrakan logam daripada bijihnya. Okey, saya harap awak masih ingatlah kepelbagaian mineral dan siri kereaktifan logam. Jadi awak boleh rujuk video sebelum ni lah. Okey, so hari ini 4.3, pengeksrakan logam daripada bijihnya. Dalam subtopik ni ada 2 hasil pembelajaran. Yang pertama, berkomunikasi dengan melukis pengeksrakan logam daripada bijihnya. Okey, dalam hasil pembelajaran yang pertama ni kita akan tengok lakaran-lakaran dan gambar rajah macam mana pengeksrakan logam berlaku. Okey, kita akan terang step by step. Kita akan terang apa yang berlaku, persamaan kimia yang berlaku, okey, macam mana prosesnya, nanti kita bincang. Yang kedua, menjana idea untuk menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti pelombongan yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan di bumi. Okey, so yang hasil pembelajaran yang kedua ni lebih kepada isu-isu ataupun kemahiran berfikir aras tinggi ataupun high order thinking skill. Okey, kita nak tahu apa kesan buruk akibat daripada aktiviti pelombongan dan macam mana cara kita nak mengatasi. Okey, so kita pergi dulu kepada ulangan siri kereaktifan logam. Okey, untuk perhatian, untuk slide kali ini kita ada penambahbaikan kepada slide sebelum ni. Okey, supaya saya sengaja buat supaya awak lebih fokus. Okey, jadi ni ialah siri kereaktifan logam. Okey, kalau kita baca turutan tu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Okey, so kita nak tahu kedudukan karbon, tengok huruf A di aluminium dan huruf Z di zinc. So karbon kita tahu di tengahnya dan selang satu kita tahu kedudukan hidrogen. So penambahannya ialah mercury. Okey, slide sebelum ni tak ada mercury. Saya saja nak buat supaya awak tahu kesilapan dan awak fokus. Okey, confirm awak ingat lepas ni. Okey, so bila dah ada mercury, kita upgrade sikit kita punya formula mudah nak ingat ni. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal menuju abadi aum. Menuju tu untuk mercury. Alright, so apa mercury ni? Mercury ni ialah cecair perak. Okey, cecair perak. Dan uniknya mercury ni, okey, dia adalah satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, dia logam, okey, tapi dalam suhu bilik dia dalam keadaan cecair. Alright, so kita flashback balik. Kebanyakan logam dalam kerak bumi tidak wujud dalam bentuk logam tulen. Okey, contohnya bauksit, dia terbentuk dalam komposisi aluminium oksida, okey, gabungan antara bahan bukan logam dengan logam. Kasiterit, timah oksida, hematit, ferrum oksida, sfalerit, zinc sulfat dan batu enapan kalsium karbonat. Okey, so kita masuk kepada pengeksrakan logam daripada bijihnya. Okey, apa maksud pengeksrakan logam? Pengeksrakan logam ni ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam tulen daripada bijihnya. Okey, kita nak dapatkan logam tulen daripada bijihnya. Contohnya kita ambil bauksit. Bauksit ni ialah aluminium oksida. So kita nak dapatkan aluminium tu. Okey, macam mana kita nak dapatkan aluminium tu? Okey, so kalau dalam kerak bumi macam ni lah keadaan bauksit. Okey, warna macam ni dan kita ekstrak, kita nak dapatkan aluminium macam ni. Okey, untuk kegunaan harian kita dalam nak buat besi ke nak buat kereta, okey, nak buat bangunan. Okey, alright, so itulah kegunaan karbon. Okay, dalam siri kereaktifan logam yang kita belajar sebelum ni, dia menentukan kaedah pengeksrakan logam. Okay, so pengeksrakan logam ni ada 3 jenis. Yang pertama, elektrolisis sebatian logam. Okay, elektrolisis sebatian logam ni tak ada dalam silibus form 3, tapi saya akan tunjuk sikit macam mana kaedahnya, macam mana prosesnya supaya awak boleh tahu. Okey, rugi belajar sikit-sikit saya bagi semua sekali. Okey, saya akan terang lepas ni macam mana elektrolisis tu. Yang kedua, pemanasan terus sebatian logam, kita panaskan terus logam itu. Dan yang ketiga yang kita akan belajar hari ini ialah penurunan oksida logam oleh karbon. Okey, penurunan oksida logam oleh karbon. Karbon akan
singkirkan oksigen dalam oksida logam. Okey. So kita pergi dulu kepada siri kereaktifan logam. Okey, kalau tengok di atas tu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal menuju abadi aum. Okey, hidrogen tu kita boleh potong dulu sebab tu bukannya logam. Okey, so untuk logam yang berada di atas karbon, okey, kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium ni, kaedah pengeserakannya ialah elektrolisis sebatian logam. Nanti saya akan ajar macam mana caranya. Okey, untuk logam yang berada di bawah karbon, kaedahnya ialah penurunan oksida logam oleh karbon yang kita akan belajar hari ini. Okey, yang ni kita akan belajar hari ini. Alright, so untuk kuprum dan merkuri, okey, untuk penurunan oksida logam oleh karbon ni daripada zinc hingga ke plumbum saja. Untuk kuprum dan merkuri, kaedahnya ialah pemanasan terus sebatian logam. Dan untuk dua logam yang di bawah iaitu argentum ataupun perak dan emas ataupun aurum, kita tak ada kaedah pengekserakan logam sebab dua logam ni tak perlu ekstrak sebab dia wujud sebagai unsur dalam kerak bumi. Tak perlu dah kita nak ekstrak sebab kita dah dapat logam tulennya. Okey, tak ada emas dan perak ni dia tak bergabung dengan unsur lain. Okey, so dia solid. Alright. Okey, so tak payah, ni tak ada kaedah pengekserakan lah. Okey, kita pergi ke elektrolisis dulu. Kita ambil contoh bauksit, okey, ataupun aluminium oksida. Kita nak dapatkan aluminium. Okey, aluminium ni berada di atas karbon. So dia tak boleh lah guna karbon untuk pengekserakan sebab karbon tak reaktif dengan berbanding aluminium. So kita guna kaedah elektrolisis. So ni ialah elektrolisis, gambar rajah elektrolisis. Ada anod, ada kathod, ada arus elektrik. Okey, dan di tengahnya ialah leburan aluminium oksida ditambah dengan kriolit. Okey, dia kena pakai leburan. Okey. So di anod, ion oksida yang bercas negatif akan tertarik kepada anod sebab anod ni cas positif. Positif akan menarik negatif. So di situ akan membentuk atom oksigen dan gas oksigen akan dibebaskan. Hasilnya gas oksigen dibebaskan. Dan di kathod di sebelah kiri ni, ion aluminium yang bercas positif dia akan tertarik ke kathod. Okey, dan ion menerima elektron dan membentuk atom aluminium dan aluminium dienap dan aluminium ni akan tertarik ke kathod. Kathod tu yang berada di bawah. Sebab itulah aluminium akan turun ke bawah. Okey, dalam bentuk leburan. Okey, dan bila keluar leburan ni dia akan dibiarkan sejuk. Okey, dibiarkan membeku untuk membentuk pepejal aluminium. Okey, so jadilah macam inilah leburan aluminium. Okey, pepejal aluminium, sorry. So kita sambung topik yang kita nak belajar hari ni, pengekserakan logam daripada bijihnya. Okey, bijih logam diekstrak bagi mendapatkan logam tulen. Karbon terletak di atas logam dalam siri kereaktifan logam. So bila duduk di atas, karbon akan lebih reaktif. Okey, bila lebih reaktif, dia dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam yang kurang reaktif. Okey, so karbon ni digunakan dalam proses pengekserakan kerana murah dan mudah diperoleh. Okey, so kita tengok dalam kutek dibagi contoh pengekserakan bijih besi. Okey, sebenarnya kita boleh guna logam lain lah asalkan bawah karbon. Okey, timah ke. Okey, alright. So bijih besi ataupun hematit. Okey, unsur dalamnya ialah ferrum 3 oksida. So kalau kita gali ataupun kita lombong bijih besi ni, macam inilah keadaannya, ferrum oksida, ferrum 3 oksida. So kita nak ekstrak, kita nak dapatkan ferrum tu. Okey, besi tulen tu untuk kegunaan kita. Okey, banyak industri memerlukan besi. Okey, so macam mana caranya? Kita gunakan relau bagas. Okey, ini ialah gambar rajah relau bagas. Ni ialah gambar sebenar relau bagas. Okay, di industri lah, sangat besar. Okey, so kita pergi kepada prosesnya. Okey, proses pengekserakan bijih besi. Okey, yang pertama ni ialah relau bagas. So apa yang perlu dibuat? Yang pertama sekali kita campurkan bijih besi ataupun hematit tadi bersama-sama dengan arang kok ataupun karbon, dan satu lagi kita tambah ialah batu kapur atau kalsium karbonat. Kenapa kita guna batu kapur? Okey, dia ada fungsi dia. Okey, fungsinya ialah memerangkap benda asing dan membentuk sanggar. Nanti kita explain, okey, sanggar tu apa, macam mana bentuk dia. Okey, yang kedua, okey, proses pengekserakan bijih besi. Yang kedua, di bawah tu ada saluran, ada pump. Di situ tempat semburan udara yang sangat panas. Okey, kita akan pumpkan semburan udara ni masuk ke dalam relau bagas. So dia akan melalui bawah
relau bagas naik ke atas. Jadi untuk memanaskan relau bagas. Jadi relau bagas ni sangat-sangat panas. Okey. Yang ketiga, apa yang berlaku di dalam relau bagas? Okey, tindak balas yang berlaku dalam relau bagas pada suhu yang tinggi. Okey, ada dua. Okey, ada dua hasil. Yang pertama, penghasilan ferrum. Okey, besi tulen lah. Okey. So macam mana? Okey, ni tengok dia punya penjelasan dan persamaan kimianya. Yang pertama, arang kok ataupun karbon akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan haba. Okey, karbon ataupun arang kok tadi tu dia bertindak balas dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida. Okey, selepas itu karbon dioksida yang terhasil tadi akan bertindak balas dengan arang kok karbon dan membentuk karbon monoksida pula. Okay, so karbon monoksida ni ialah ejen penurunan yang kuat. Okay, maknanya dia boleh singkirkan oksigen daripada oksida logam. Okay, so ni ialah persamaannya. Karbon dioksida akan bertindak balas dengan karbon, akan membentuk karbon monoksida. Okay, so karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Okay, dia menyingkirkan oksigen. Okay, dia buang oksida daripada besi jadi besi tulen. So ni ialah persamaan dia. Okay, contohnya ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida, ataupun satu lagi ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon monoksida menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. So kita dapat solid ferrum. Okay, besi tulen. So ni ialah besi tulen. Okay, so satu lagi apa yang berlaku di dalam tindak balas ni ialah yang kedua, penghasilan sanga. Okey, penghasilan sanga. Batu kapur yang kita campur pada awal tadi, step yang pertama tadi tu, ataupun kalsium karbonat, dia akan terurai membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, so kalsium karbonat akan terurai, akan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. So kalsium oksida ni akan bertindak balas dengan benda asing. Okay, contohnya macam pasir atau silikon oksida untuk membentuk sanga ataupun kalsium silikat. So kalsium dioksida akan bertindak balas dengan silikon dioksida akan membentuk kalsium silikat ataupun sanga. Alright. Okay, yang keempat kita nak bincang hasil. Okay, hasil. Okay, tindak balas yang berlaku dalam relau bagas pada suhu yang tinggi. Okay, ferrum yang dihasilkan akan melebur. Okay, di dalam keadaan melebur, leburan ferrum akan mengalir ke bawah relau. Tengok anak panah tu, dia akan jatuh ke bawah. Okay, yang warna merah tu. Okay, leburan ferrum akan dituang ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Okay, dibiarkan sejuk dan beku supaya leburan tadi akan menjadi pepejal lah. Okay, so ni ialah leburan ferrum. Okay, tu panas tu. Okay, kalau tengok Terminator, scene yang last kali tu, okay, Terminator tu terjun dalam leburan ferrum. Okay, sangat panas. Okay, so leburan ferrum tadi tu dia akan membeku. Okay, namanya ialah besi tuangan. Okay, apa dia besi tuangan? Macam ni contohnya. Kalau kita tengok sejarah kerajaan-kerajaan lama dulu, banyak besi-besi tuangan ni, besi-besi yang macam lama kan. So sekarang ni kita dah kilatkan, okay, kita banish, okay, nampak berkilat lah besi. Okay, kalau besi tuangan ni dia nampak huduh sikit lah. Alright. Okay, tu ferrum. Okay, kita nak bincang sanga pula. Okay, so sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga akan mengalir ke bawah juga, dia akan turun ke bawah. Tapi leburan sanga ni dia akan berada di atas permukaan leburan ferrum. Okay, sebab apa? Sebab sanga ni dia kurang tumpat berbanding ferrum. Kena ingat balik, kalau bahan yang kurang tumpat dia duduk di atas, kalau lebih tumpat dia duduk di bawah. Okay, sanga digunakan dalam perindustrian pembinaan seperti membina bangunan dan jalan raya. Macam mana sanga? Macam ni sanga. Okay, dia diguna dalam industri pembinaan. Okay, boleh buat batu bata, okay, ataupun dia boleh digunakan untuk membuat jalan raya. Sebelum kita letak tar, okay, kita letak dulu sanga ni. Okay, alright, so settle pengisarakan logam. Kita pergi kepada hasil pembelajaran yang kedua, iaitu isu perlombongan di Malaysia. Okay, perlombongan merupakan salah satu industri utama di Malaysia. Okay, sebab bumi Malaysia ni kaya dengan mineral. Daripada dulu lagi sampai sekarang memang bertuah kita. Di bawah tanah kita ni banyak mineral yang ada. So mineral utama yang dihasilkan termasuklah timah, emas, besi, arang batu, bauksit dan kaolin. Okay, so
kita nak bincang dua perkara. Yang pertama ialah kesan aktiviti pelombongan kepada hidupan jika tidak diurus dengan baik. Kalau kita tak urus dengan baik pelombongan ni, apa kesan dia kepada hidupan? Okey, kesan ni ialah akibat buruk lah. Okey, yang kedua ialah cara nak mengatasi masalah kesan buruk pelombongan dan macam mana kita nak pulihara balik kawasan pelombongan tu. Okey, so kesan aktiviti. Okey, yang pertama sekali pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. So bila ada pelombongan mesti ada pencemaran udara. Okey, ada macam-macam pembakaran bahan api. Okey, selepas tu penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Okey, sebab industri pelombongan ni memerlukan jentera-jentera yang besar. Pencemaran udara oleh gas daripada relau bagas. Pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Kalau kita nak melombong sesuatu mineral, memang kita perlukan kawasan yang luas, yang besar. So kita telah memusnahkan habitat. Okey, memusnahkan habitat flora dan fauna. Okey, seterusnya pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan, bising. Okey, dan yang seterusnya hakisan tanah akibat penggalian bijih. Okey, lombong ni biasanya dalam, dia bukannya rendah. So bila dalam ni kesannya akan menyebabkan hakisan tanah dan mungkin menyebabkan kejadian tanah runtuh. Dan yang akhir sekali ialah pencemaran air akibat pencucian bijih. Apabila kawasan-kawasan lombong ni berdekatan dengan aliran sungai, sumber air, dia akan mengalir, bahan-bahan buangan yang akan mengalir ke dalam sungai, dia akan menyebabkan pencemaran air lah. Jadi hidupan akan terjejas. Contoh isu di Malaysia yang berlaku lah. Yang pertama sekali, pada tahun 2016 di Kuantan, Pahang, berlakunya pencemaran udara akibat pelombongan bijih bauksit. Kalau awak Google di laptop awak ataupun phone awak type bauksit di Kuantan, ibaratnya kita pergi ke planet Marikh. Warna oren semuanya. Itu kesan daripada pelombongan bijih bauksit yang tidak dikawal lah. Itu akan menyebabkan pencemaran udara, bahayalah untuk kita. Yang seterusnya pencemaran air. Apabila pelombongan tu dekat dengan sungai, so bahan-bahan lombong akan mengalir masuk dalam air. Dan yang ketiga ialah hakisan tanah. Apabila sesuatu lombong tu terlampau dalam, bila ada rumah kat situ pula, ia mudah menyebabkan hakisan tanah dan kejadian tanah runtuh. So macam mana cara kita nak mengatasi masalah ni dan macam mana cara kita nak pulihara balik kawasan-kawasan yang berlakunya aktiviti pelombongan. Yang pertama ialah kita mestilah melakukan penanaman semula tumbuh-tumbuhan di kawasan yang terjejas. Kita tanam balik tumbuh-tumbuhan untuk kita bina balik habitat flora dan fauna yang terjejas sebelum ni. Kita tambak semula kawasan lombong. Contohnya di kawasan Puchong tempat saya mengajar ni, memang kawasan lombong banyak dulu. So banyak juga aktiviti tambak. Aktiviti tambak dan dibina tempat tinggal, rumah, kedai, bangunan. Kita hidupkan balik tempat ni. Yang ketiga, membina taman rekreasi di kawasan bekas lombong. Hidupkan balik tempat tu di bekas lombong. Menguatkuasakan undang-undang. Kalau kita sebagai, katakan soalan tu tanya, jika anda seorang penguatkuasa ataupun jika anda sebagai sebuah kerajaan, apa yang anda perlu buat ni jawapannya, menguatkuasakan undang-undang, denda kepada pihak yang menjejaskan alam sekitar. Dan jawapan yang senang sekali ialah mengadakan kempen kesedaran menjaga alam sekitar. Kempen ni mudah kita buat zaman sekarang. Tak perlu berdemo, tak perlu kita nak demonstrasi kat luar, cukup kita guna media sosial sahaja, viral, tular. Kita boleh buat kempen kesedaran. So settle bab 4. Kita dah settle 4.1 ke pelbagai mineral, 4.2 siri kereaktifan logam, yang ketiga 4.3 yang kita belajar sekarang, pengeserakan logam daripada bijihnya. Kita dah settle semua. Jadi awak boleh pergi kepada YouTube saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Yang penting awak subscribe dahulu, komen kat situ. Apa-apa awak nak tanya boleh tanya di situ. Siapa-siapa boleh jawab kat situ, bukan saya seorang sahaja. So di bawah video ni ada link. Awak tekan link tu, awak akan pergi ke Google Form. Ada beberapa soalan yang boleh uji pemahaman awak. Boleh try. Subscribe. Untuk pembelajaran seterusnya, kita jumpa dalam bab 5
iaitu termokimia. Saya rasa bab 5 ni ada satu sahaja subtopik. Okey, nanti kita akan bincanglah apa yang terkandung dalam bab 5 ini, termokimia. Jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.